Okey, kali ni saya nak cerita pula tentang function-function yang ada kat dalam tu. Yang paling utama lah, yang paling utama yang ada kat dalam tu. Yang ni penting sebenarnya, korang kena tahu apa fungsi setiap barang tu, setiap benda tu. Okey. And then kita pergi kepada indikator lah. Pada tak kisahlah apa pun korang nak buka, kepada EA, yang ni EA. Dalam ni kalau kita tengok ada on init, on dinit dan on tick. Okey. Dan dekat atas ni, ruang-ruang kat sini kan. Bila kita nak buat EA, yang pertama sekali kita kena faham, kita akan ada general variable, ataupun kita panggil general variable, ataupun global variable. Sorry, saya lupa term-term dia semua sebab saya buat je. Saya dah tak kisahlah apa benda sekalipun, benda tu saya tahu, tapi term dia untuk ajar korang saya mungkin dah lupa sikit. Kalau salah sikit-sikit tu maafkan je lah. Alright, kita panggil general variable ataupun apa term dia, saya lupa. Tak kisah, nanti saya ingat lah tu. Okay, dekat atas ni ataupun kat bawah sekali tu pun boleh, tak kisah mana-mana sebab MQL guna cara macam ni, beza dengan Python lain. Tempat untuk declaration, jumpa pun perkataan dia, declaration. Okay, general declaration ataupun general variable, maksudnya sebelum kita nak buat coding dan apa-apa sahaja kat dalam tu yang kita nak pakai ataupun kita nak guna, entah apa-apa sahaja perkataan yang dia yang kita nak define. Satu lagi perkataan dia define. Okey, kita kena letak kat atas sekali, kat sini, kat atas sekali. It's better kita letak kat atas sekali ni lah. Contoh kita nak define int, nanti saya cerita lain. Int lot size. Okay, kita kan define kat sini macam mana cara nak tulis dan ini kemudian cerita. Okay, katakan kita nak define integer. Kan nanti korang ikut betul-betul kan. Okay, double lot size. Okay, integer take profit. Okay, profit, integer stop loss. Dia tak kisah sebenarnya huruf besar huruf kecil ke apa, salah typo ke apa, suka hati korang lah, tak ada apa pun. Okay, cuma saya nak korang faham. Okay, apa-apa sahaja declaration ataupun variable yang kita nak tu ataupun define, kita letak kat atas. Okay, sebagai general variable ataupun general declaration ataupun general define. Okay, apa-apa sahaja yang kita buat, kita guna macam ni dalam contoh dalam function ini dipanggil sebagai local variable. Korang nampak tak sebenarnya apa yang saya tulis ni semua? Korang nampak tak? Agak nampak lah kat sini kita panggil local variable. Okay, itu yang pertama kita kena faham adalah general variable and then local variable. Dan kita tak boleh nak tulis satu benda yang sama ni kalau kita dah buat general dan kita buat local. Itu tak boleh. Tak percaya, kita compile, dia akan keluar kat sini declaration unexpected token. Tak kisah. Okay. Komen jap, hilangkan dia dulu. Okay, declaration of lot size height global variable. Maksudnya apa yang kita declare dekat sini dah ada dekat atas. So kita kena pilih lah sebenarnya benda tu nak local ke ataupun nak global. Kalau saya lebih suka pakai global sebab takkan banyak kod lah. Tapi kalau korang guna ChatGPT ataupun Gemini ataupun DeepSeek ataupun AI yang nak create coding, dia orang akan lebih suka menggunakan local variable.
Itu beza antara kita buat sendiri dengan setan tu buat benda-benda tu semua buat kan. AI tu buat. Beza dia kat situ, biasanya cara dia orang buat. Kita biasanya lebih suka menggunakan global. Kat sini. Dan kalau kita padam salah satu, dia akan hilang lah, sebab tak konflik. Tak konflik. Pertama korang nak kena faham adalah itu. Yang kedua, apa itu on-need? Ini kita kena faham cara dia bekerja pula. Nanti saya cerita dalam next video lah. On-need ni bermaksud on initialization. Ni kat atasnya ada berbelit lidah aku, initialization. Maksudnya bila kita run first time, pertama kali, dia akan cari on init dulu. Bila kita ambil EA tu ataupun indicator tu, kita drag masuk dalam chart, dia akan cari benda ni dulu. Sebelum tu dia akan cari global variable ni lah. Second, dia akan cari on init ini dulu, on init. Sebab tu dia panggil initialization. And then yang paling penting, yang paling utama korang kena tahu adalah on init ini dia hanya jalan sekali sahaja, top down. Daripada atas ini dia baca, daripada atas ini dia baca sampailah ke bawah habis. Satu kali round sahaja, lepas tu selesai cara dia, selesai barang dia. Dekat sinilah yang orang kadang-kadang kalau korang pakai benda-benda tadi tu kan, ChatGPT ni semua tadi, bang, error tak ada bang. Lepas tu error tak ada, warning tak apa. Kalau saya park dalam chat, okey je, keluar dia punya benda-benda tu semua, keluar dia punya nama je lah kan. Tapi dia tak jalan bang. Tak jalan sebab korang letak kod hanya pada on ini. Pada yang seterusnya tak ada. Pada yang seterusnya adalah on tick ataupun on calculate, bergantung kepada korang nak buat apa. Sebab dia baca sekali je, lepas tu dia tinggal lah. Dan memang ini pun function on ini, baca hanya sekali, top down, settle, dah. Itu yang pertama yang korang nak kata. Selepas dia run yang ini, barulah dia akan cari, kalau kita buat EA, barulah dia akan cari function onTick. And then dalam onTick ni lah yang dia akan ulang selagi lah korang tak tutup Antify tu, ataupun selagi korang tak remove EA ni kat dalam indicator, dalam chart. Bila korang remove, dia akan carilah on init kalau ada. Kalau korang tak pakai on init pun tak ada masalah sebenarnya, tapi it's better untuk RAM dan untuk benda-benda lain tu semua tu pakai on init. Tapi dia tak kosong lah kat sini, adalah barang dia nak kena isi. Cuma isi dengan tak isi tu tak kisah. Tak kisah, jalan je. OnTick. Ada satu perkara lagi adalah kat dalam OnTick ni lah sama juga macam on init. Sebenarnya sama je, style mana-mana pun, Python ataupun TradingView, PineScript ataupun MQL file, biasanya kita makan menggunakan top down. Dia akan baca daripada atas sampailah ke bawah. Lepas tu dia ulang. Sebab OnTick ni dia ulang. Yang tadi ni bang, on init, init tu dia tak kisah. Dia tak kisah, bukan hadiah dah. Sekarang ni hadiah kat sini je, sampailah korang remove. Itu kalau untuk EA. Kalau untuk indicator, dia akan running dekat dalam on calculate nya. On calculate ni semua pam, dia akan running top down, baca, lepas tu ulang. Sama. Beza dia korang nak kena faham cara dia bekerja. On calculate, kena untuk faham, kena cerita OnTick. OnTick dia akan baca daripada atas ke bawah bila ada tick dalam chart. Jadi kalau tak ada tick ni maksudnya kalau korang buka chart tu, price tu bergerak, tam dia bergerak kan, itulah tick. Jadi kalau ada tick, sebab tu dia panggil OnTick. Kalau ada tick, barulah dia akan baca tam sampai daripada atas sampailah ke bawah. Kalau ada tick lagi, dia baca atas sampailah ke bawah. Kalau tak ada tick, dia akan sangkut dekat mula-mula lah, first dia punya kod dia kat sini atas, dia sangkut lah, dia gerak sampailah ada tick.
Sebab tu kalau kita run EA sebab ini on tick kan, bila market close dia tak gerak, dia tak jalan. Bukan sebab dia tak jalan tau, dia running, sistem running. Cuma orang kata program tu tak membaca, tak dibaca, sebab dia perlukan tick untuk dibaca daripada atas sampailah ke bawah. Jadi bila market open balik, barulah dia baca balik, running balik. Sebab tu kita nampak pada chart MT4, MT5, kalau EA time market tutup kan, time market tutup dia tak gerak. Okey. Tapi berbeza dengan on calculate. On calculate ni dia just calculate lah, kira dia tak kisah ada tick ke tak ada, tick masuk ke tick tak masuk ke, dia tak kisah. Sebab tu dia baca je lah, dia gerak. Tapi kalau tak ada perbezaan dekat sini lah, rate tak ada beza, time tak ada beza, open, dia baca benda yang sama, dia akan display benda yang sama je, maklumat yang sama lah, dia kira pun barang sama je dia kira, sebab tak berubah. Sebab tu kita akan nampak pada indicator MT5 chart, kita nampak dia macam running lah kan, dia macam running, tapi dia kekal maintain macam tu. Bila candle baru ada pump, kena faham benda ni semua. So kita ada lagi sebenarnya function lain yang ada. Contoh kalau korang nak ni pakai buat ni semua tu nanti on okay, on book event, on calculate tu tadi dah ada, on dinit, on chart event, and then on start ni untuk script, on start ni untuk script, on tester ni semua ada banyak ni, on timer, on trade, tak ya. Okay, jadi biasanya kita akan ada benda-benda lain yang kita akan pakai adalah kalau indikator lah, on timer. Okay, kita try masukkan satu berbeza dia, and then what on book event tak ya, calculate on chart event. Okay, on chart event. Okay, so apa beza benda ni? On chart event ni, contoh pada chart kita tu, ni kita ada button tau. Kita ada button ke, biasanya button lah, ataupun yang korang tengok kan, tekan kat sini dia tulis close all, korang pun tekan button close all, dia pun buat close all. Itu on chart event. Jadi kita pun tekan pump, dia pun running. Dia pun bijak dia close all. Sebenarnya on chart event, dan kita dah coding kan, kalau ni rahsia dia, kalau tekan button ni, apa yang dia buat itu adalah API dia dan coding dia. Jadi kita tekan je sebenarnya, dan kita dah coding kat situ. Button ni, contoh yang saya buat ni, kalau saya buat dekat belakang dia, ini untuk close all, ini untuk set TP, ini untuk entry buy, ini untuk entry sell. So korang tekan, dia akan jadi lah macam tu. On chart event, tekan tekan jalan, tekan close all, tekan layer, tekan masuk entry. Okay, faham benda-benda macam tu. On timer adalah time lah, berdasarkan time 1 jam sekali ke apa ke, dia akan gerak pasal benda tu. So kalau korang nak buat benda-benda tadi, korang kena faham kalau aku nak buat button yang macam tadi tu, kena code dekat sini. Ini untuk apa? Okay, ini untuk apa? Okay, tu satu panjang pula cara dia, panjang pula kali